Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kuliah yang ke-15 ini, saya meneruskan persoalan mengapa mengapa berlaku turun naik harga di pasaran. Satu yang saya telah terangkan ialah disebabkan dari pergerakan kilo permintaan. Apakah yang mempengaruhinya? Kita sudah beritahu. Satunya ialah pendapatan, kedua cita rasa, ketiga musim, kemudian jenis barangan, barang genap atau barang pengganti. Hari ini kita sambung. Ada tak kemungkinan berlaku pergerakan dalam kilo penawaran? Saya nak balik semula kepada persoalan asas dulu. Apakah objektif usahawan buat perniagaan? Atau dalam ekonomi dia panggil usahawan membuat firma. Apa maksud dia? Apa tujuan asal? Apa objektifnya utama? Objektifnya utama ialah untuk mendapatkan keuntungan, bukan? Memaksimalkan keuntungan. Jadi untuk memaksimalkan keuntungan ini, dia akan berusaha untuk mengeluarkan barangan tersebut dengan kos yang paling minimal. Ini. Dan kemudian dia tengok tentang harga dalam pasaran. Semakin tinggi harga dalam pasaran, kita akan dapati bahawa pengusaha itu atau firma itu akan meningkatkan penawarannya. Dipergerakan dia titik di atas kilo penawaran ini adalah disebabkan oleh harga barang itu. Begitu juga dengan titik yang bergerak di atas kilo permintaan adalah disebabkan ataupun reaksi daripada pergerakan tingkat harga barangan di atas kilo ini. Jadi kedua kilo permintaan dan penawaran akan juga dipengaruhi oleh harga barang itu. Tetapi dia tidak akan menggerakkan kilo permintaan dan penawaran bergerak ke kanan atau ke kiri. Dia akan bergerak di atas satu kilo yang sama. Faham ni? Kilo permintaan atau penawaran dia bergerak ke kanan ke kiri disebabkan oleh faktor lain daripada harga barang tersebut. Saya dah bincangkan dengan panjang lebar tentang faktor mempengaruhi kilo permintaan. Sekarang saya nak tunjukkan apakah sebabnya kilo penawaran ini bergerak ke kanan ke kiri. Satu daripada faktornya yang mudah kita lihatlah, jangan buang-buang dunia yang lain, kita tengok dari realiti kita. Apa yang kita buat? Apa faktor yang mempengaruhi kilo penawaran ini? Satu dah teknologi. Kalau dulu masa saya bekerja awal di Universiti Kebangsaan, kerani-kerani saya tu dia pakai petai rata yang lama tu. Bukan pakai komputer, pakai petai rata yang lama tu. Tek-tok. Semua kerjanya lambat. Kalau silap kena buat semula. Lambat. Tapi dengan adanya teknologi, sekarang pakai komputer, word processor. Jadi kerani-kerani itu dengan word processor dia akan bekerja lebih cepat. Begitu juga dengan industri yang lain. Sekarang yang ditegaskan adalah kita mesti majukan teknologi. Kenapa nak majukan teknologi? Pasal dengan teknologi itu akan membolehkan kita mengeluarkan satu barangan itu dengan lebih murah. Kosnya akan lebih murah. Kat sini saya ambil contoh.
darajah ini. Katakan pada harga HO, firma ini berada pada kilo penawaran yang pertama lah, SPO. Dia akan mengeluarkan pada titik A, katakan. Tapi oleh sebab dia menggunakan teknologi yang canggih sekarang, pada harga HO ni, dia boleh keluarkan barang ini dengan kos yang lebih rendah. Iaitu dengan harga yang ada, dia dapat mengeluarkan dengan kos yang lebih rendah. Jadi nampak tu? Dia akan menaikkan keluarannya. K3. Faham? Dia bergerak ke kanan. Jadi dengan kemajuan teknologi ini, apa akan menyebabkan kos pengeluaran. Saya akan cerita dengan lebih detail daripada kuliah-kuliah yang akan datang, apa di sebalik kilo penawaran ini. Sekarang saya ambil yang paling mudah sekali konsepnya. Kalau kita ada teknologi yang canggih, kita akan dapat mengeluarkan satu warangan itu akan dengan lebih murah, bukan? Dan itu dengan harga yang sama, kita dapat mengeluarkan dengan jumlah kuantiti yang lebih banyak. Nampak ni? Harga yang sama, kuantiti yang ditawarkan oleh firma ini akan bergerak ke titik B. Ini berarti bahawa kilo penawaran ini akan bergerak ke kanan, ke SP1. Macam sekarang orang beli ayam lah. Dulu masa saya kecil-kecil, ayam kita beli di kampung. Ayam kampung. Kita nak makan, kalau keluarga saya makan setahun sekali je ayam tu. Nak tangkap, apabila nak raya, kita boleh tangkap ayam. Kita kejar ayam tu satu pusing rumah tau, sampai ayam tu lembik, tak boleh jalan, baru kita tangkap, kita sembelih. Kita sembelih, kemudian kita masukkan, rendam dengan air panas, kita cabut bulu, baru kita siang, dan kemudian kita masak ayam itu. Tapi sekarang industri ayam berkembang begitu pantas. Orang yang mengeluarkan daging ayam, dia ternak ayam dalam keadaan yang terkawal, rebannya terkawal. Sekarang bela ayam didudukkan dalam reban air condition. Kita kat rumah tak ada air condition, ayam bela dengan air condition. Dan tempoh ayam tu dia boleh programkan. 90 hari mesti keluar, dah boleh makan. Dulu yang kampung, kalau keluarga saya di kampung dulu, kita nak beli ayam tu, nak hari raya, kita dekat hampir setahun kita beli ayam tu. Tapi sekarang 3 bulan je, 90 hari pasti dah cukup besar, dan kita boleh keluar, boleh jual dengan berat 1 kilo, 1,5 kilo. Jadi dengan sendirinya, dengan ada teknologi ini, berarti ayam boleh dikeluarkan dengan harga yang lebih murah dan lebih cepat. Nampak? Itu sebabnya sekarang semua orang makan ayam. Orang kampung pun sekarang beli ayam daging. Kalau keluarga saya kat kampung, sekarang
nak makan ayam, pergi pasar beli ayam. Bukan beli ayam ke tangkap ayam di kampung, tidak. Kerana ayam tu boleh diprogramkan. Dengan makan sekian, tempohnya sekian, dia boleh pasti. Malah saya pernah pergi ke Australia, dia boleh programkan. Tak sampai 90 hari pun. Jadi dia dikawal dengan lampu. Lampu tutup gelap itu ganti cahaya. Tak sampai 90 hari. Ayam tu dah boleh keluar. Dan harganya dia semakin murah. Di Australia saya difahamkan itu hari saya pergi ke sana. Harga ayam tu sekilo $1 Australia. $1 sama RM3 lebih je 1 kilo. Ini berarti bahawa proses pengeluaran ayam itu dengan kemajuan teknologi menggerakkan kelok permintaan penawaran ini bergerak ke kiri, bergerak ke kanan daripada SPO ke SP1. Kalau kita gunakan teknologi yang lapuk, apa yang berlaku? Kelok penawaran akan bergerak ke kanan, ke kiri. Nampak tu? Itu kemajuan teknologi. Contoh yang lagi banyak, saya tak boleh cerita banyak masa kuliah ni terpaksa diringkaskan. Kerana yang kedua, faktor yang kedua ialah faktor pengeluaran. Saya nak ambil contoh. Kamu pernah jumpa orang Indon tak yang kerja dekat kebun kelapa sawit di Malaysia? Pernah tak? Pernah kan? Pernah tak? Kamu jumpa orang Bangla, buruh Bangla kerja dekat supermarket? Ada kan? Kerja kat kilang? Ada kan? Saya ambil contoh satu je lah. Sekarang saya difahamkan ada lebih daripada 2 juta buruh asing dalam negara kita. Buruh asing di negara kita ni ada pengkhususan dia. Ada, kalau Indon tu dia kerja dengan ladang, kelapa sawit, dia angkat kelapa sawit. Yang Bangla ni dia akan kerja di kilang. Okay. Kemudian di construction. Indon pun ada di construction, tapi sebahagian ladang itu adalah yang bekerja orang Indon. Sama ada dia sah atau tak sah, parti atau bukan parti. Yang bukan parti dia ada kelulusan lah, ada pas masuk. Tapi banyak yang seluruh. Jadi orang ini dia nak sangat bekerja. Kerja yang dia suka tu di ladang, petik kelapa sawit, turunkan kelapa sawit. Apa yang berlaku di Malaysia pada hari ini, industri kelapa sawit yang menurunkan buah dari pokok kelapa sawit itu adalah almost, boleh saya katakan 80% lah orang Indo. Orang Malaysia tidak suka pasal dia cakap berat. Kamu pun tidak suka kan? Kalau habis sekolah suruh pergi angkat kelapa sawit, mau? Tak mau. Berat. Orang Indo suka. Itu kerja dia. Kalau tidak ada orang Indon, saya yakin kelapa sawit di Malaysia tidak akan turun daripada pokok dia. Minyak kelapa sawit tidak akan keluar. Apa maksudnya di sini? Maksudnya apabila orang Indon datang, ingin ambil kelapa sawit, turunkan kelapa sawit, dia sanggup menerima gaji yang lebih rendah daripada buruh yang ada di Malaysia. Orang Malaysia nakkan gaji yang tinggi pasal dia cakap berat, risiko tinggi. Orang Indon dia suka kerja itu pasal dia
pada dia, itu kerja yang dia seronok dan mudah. Maka dengan adanya lambakan buruh asing ini, orang-orang Indon yang datang ke Malaysia yang kerja di Kelana Sawit, kita dapati bahawa penawaran kelapa sawit di Malaysia bergerak ke kanan. Nampak tak? Logik tak tu? Logik bukan? Kalau saudara-saudara, kamu pergi carilah. Pergi kampung ataupun di Felda. Tengok orang Indon kerja kelapa sawit. Dia steady je. Badan kecil tapi angkat 50 kilo tu saja dia angkat. Kita angkat tak bergerak. Dia angkat sekali je. Orang suka tu. Jadi dengan faktor pengeluaran yang begitu, buruh Indon ini, buruh Bangla ini, dia suka kerja di situ dengan sendirinya. Dia dibayar dengan gaji yang lebih rendah pun dia sanggup terima. Jadi berarti industri kelapa sawit itu akan dapat dikeluarkan barangannya. Kelapa sawit akan dapat dikeluarkan dengan kos yang lebih rendah. Nampak? Kos yang lebih rendah ditunjukkan oleh kalau penawaran yang bergerak ke kanan daripada ke kanan. Kalau tak ada buruh Indon ini, saya yakin banyak kelapa sawit tak akan turun, busuk di atas pokok. Jadi kalau penawaran akan bergerak ke kiri. Jadi pengeluaran kelapa sawit di Malaysia akan turun. Nampak? Nampak tak? Jadi kalau ini bergerak. Macam saya katakan tadi, contoh ayam, industri ayam. Saya ingat tahun berapa, saya tak ingat tahunnya, tapi ada satu masa itu harga ayam naik kepada RM10. Orang dah bising dah. 1 kilo RM10. Macam mana boleh harga ayam begitu tinggi? Yang saya sedih ialah ada Menteri Pertanian masa itu dikeluarkan statement, harga ayam tidak boleh turun daripada RM10. Jika kosnya tinggi, kos makanan tinggi, mahal dia kan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kos pengeluaran bagi ayam adalah mahal, adalah tinggi. Maka itu maksud kalau penawarannya akan bergerak ke kiri. Pasal dia kata harga makan ayam itu mahal. Tapi sekarang orang dah pandai. Ladang ayam ini, orang peternak ayam, dia buat makanan sendiri, dia bancuh sendiri, dia beli kos materialnya sendiri, beli jagung, dia blend dan sebagainya, dan bagi makan. Dengan itu kosnya semakin rendah. Itu sebabnya pada hari ini harga ayam berbanding dengan dulu. Kalau dulu cakap tak boleh turun daripada RM10, sekarang RM6 lebih dah boleh dapat. Itu yang saya ambil contoh di Australia. Saya terperanjat. Jika 1 kilo ayam di Australia $1 Australian dollar. $1 1 kilo. Kalau duit kita cuma RM3 lebih aja. Kenapa di sana harganya murah? Pasal dengan faktor yang ada dalam negara tersebut. Jadi digunakan machinery, dikawal makan itu dengan jentera. Jadi buruh yang sedikit dia boleh mengeluarkan banyak pasal pakai faktor pengeluaran dengan modal yang besar. Dengan jentera itu adalah barang modal, dia dapat mengeluarkan dengan kos yang lebih murah. Jadi kalau penawarannya bergerak ke kanan.
Nampak tak tu? Mudah kan? Jadi pergerakan kilo permintaan dan penawaran ini akan mempengaruhi keseimbangan harga. Ya. Jadi turun naik harga ini, harga di pasaran disebabkan oleh pergerakan kilo permintaan dan penawaran. Satu lagi contoh. Masa saya belajar di Universiti Melaya dulu tahun 70-an, saya ingat lagi saya pakai motosikal. Motosikal saya 30 cc. Tuang minyak RM1. Masa itu harga minyak 1 galen. 1 galen sama dengan 4.5 liter. 4.5 liter 1 galen. Harganya RM1 lebih. Sekarang harga petrol kira dalam liter. Beberapa tahun yang lepas harga minyak petrol sampai RM2.5. Petrol 95 sampai RM2.5. Jadi satu galen berapa kali dengan 4.5? Lebih daripada RM10. Just imagine daripada RM1 lebih dulu, sekarang naik sampai RM10 lebih. Dan dalam tahun ini, tahun 2020, harga minyak itu turun sedikit. Kenapa? Kerana terdapat lambakan penawaran minyak di pasaran dunia. Pasal kos pengeluaran minyak di Middle East, di Asia Barat, murah. Dia tak payah pergi laut, dia tebuk je bumi dia, keluar minyak. Kita kena pergi dekat tengah laut beratus kilometer untuk baru kita boleh tebuk laut tu, keluar minyak. Kosnya tinggi. Dan dia boleh mengeluarkan, jadi Arab dia mengeluarkan minyak dengan begitu murah. Sekarang berlaku lambakan penawaran yang begitu besar. Pengambilnya, kita pun dapat tempiasnya. Tempasnya ialah import penawaran petrol di Malaysia meningkat. Kita boleh beli dengan harga yang lebih rendah, maka kilo penawarannya bergerak ke kanan. Itu sebabnya kita sekarang dapat harga minyak sampai RM1.60. Nah, ini ditentukan oleh pasaran. Faham tu saudara-saudari? Kita satu kuliah lagi saya akan tunjukkan bagaimana turun naik ni, mana lebih besar turun naik dalam pasaran ini. Harga dalam pasaran dalam menggunakan raja yang sama. Faham? Okey, itu. Sekarang ini, hari ini saya berhenti di sini. Terima kasih.